Hai semua, hari ini saya akan ajar topik pembezaan fungsi untuk subjek matematik tambah tingkatan 4, di mana skop topik untuk video ini ialah pembezaan hasil tambah dan pembezaan hasil tolak. Cara untuk menyelesaikan soalan yang berkaitan dengan pembezaan sebenarnya amatlah mudah. Okey, di mana terbitan pertama bagi suatu fungsi fx bermaksud pembezaan peringkat pertama bagi fungsi itu dan ditulis sebagai dy over dx ataupun f prime x. Tanda ni bermaksud prime ya, so f prime x. Dan rumus untuk menyelesaikan pembezaan hasil tambah dan tolak ni pun amatlah mudah sebenarnya untuk difahami. Di mana jika y sama dengan ax kuasa n, maka dy over dx sama dengan an x kuasa n tolak 1. Dan jika y sama dengan k, maka dy over dx sama dengan kosong. Alright, sekarang jom cikgu akan cuba terangkan bagaimana untuk dapatkan jawapan sebegini. Okey, contoh y sama dengan axn yang pertama ni kan, kalau ikut formula ni, bagaimana untuk dapatkan an x kuasa n tolak 1 ni. Okey, so dy over dx sama dengan, yang pertama pastikan tulis balik, copy back a ni, tulis kat sini. Okey, bila kita copy back, kejap cuba tukar warna. Okey, copy back a ni, tulis dekat sini. Di mana a, lepas itu n pula. Jangan lupa n ni kita kena bawa dia pergi depan. So jika kita bawa pergi depan, tulislah n di sebelah a. Lepas tu x tu pun kita kena copy back. Kita kena copy back, kita letak di sini. Lepas tu dia punya kuasa n ni kita kena tolakkan dengan 1. So n tolak 1. Inilah formula macam mana untuk dapatkan an x kuasa n tolak 1. So harap pelajar faham ya. So kita perlu ingat dy over dx maksudnya kita nak bezakan y di sini. Cikgu tukar balik warna dia. Kita nak bezakan y di sini in respect to x. Faham ya? In respect to x. Maksudnya apa-apa dia punya pemalar ataupun dia punya perkali di hadapan x ni, kita namakan dia sebagai a. Dan apa-apa kuasa untuk x kita namakan sebagai n. Itu saja, sangat mudah. Dan jika y ni sama dengan k, di mana kalau bila kita nak cari dy over dx, so dy over dx ni maksudnya y ada tapi x ni tak ada, betul tak? So di sini kita perlu ingat sebenarnya x kuasa kosong sama dengan 1. Sebenarnya bukan x kuasa kosong lah, apa-apa pun. Okey, apa-apa pun kalau kita kuasakan dengan kosong, kita akan dapat 1. Tak kisahlah y kuasa kosong ke, 2 kuasa kosong ke, infinite kuasa kosong ke, apa-apa kuasa kosong kita akan dapat 1. Maksudnya k kalau kita darabkan dengan 1, kita still dapat k, betul tak? Maksudnya dia punya value x ni sebenarnya ada di sini tapi kita tak tulis lah sebab dia kuasa dia punya value tu 1. So maksudnya, kejap, cikgu tukar color ni susah sikit. Sebenarnya dia ada x kuasa kosong di sini. Kenapa x kuasa kosong sama dengan 1? Betul tak? 1 ni kita tak boleh tulis. So kita tulis 8k saja. So kalau kita ikut rumus yang sama sebelum ni, so kita kena buat apa? Kita kena tulis balik k. Lepas tu copy back. Betul tak? Copy back kosong, bawa ke depan. Betul tak? Darabkan dengan kosong. Lepas tu copy back x. Lepas tu kosong tolak 1. Tak kisahlah kosong tolak 1 ni negatif 1. Tak apalah, kita try dulu. So a kosong sama dengan x sama dengan pula, sorry, k darab kosong, lepas tu x kuasa negatif 1, betul tak? So k darab kosong ni apa? Kita akan dapat kosong. So kosong darab dengan apa-apa pun kosong. Sebab tu kita dapat jawapan pun sebagai kosong. So sekarang saya harap pelajar faham kenapa dy over dx jika y sama dengan k ataupun apa-apa pemalar, tak kisahlah nombor ke, apa-apa selain daripada x. Kalau tak ada x, maksudnya kat sini tak ada x, betul tak? Maksudnya tak ada x. Kalau tak ada x, terus dy over dx kita akan dapat kosong terus. So saya harap pelajar faham ya, sangat mudah sebenarnya. Sekarang kita cuba selesaikan contoh satu, di mana contoh satu soalan dia cari dy over dx bagi setiap fungsi. Minta maaf, typo fungsi ya. Setiap fungsi berikut, di mana untuk a, y sama dengan 7. Kita selesaikan untuk a dulu.
Y sama dengan 7. Kalau ikut formula ataupun format yang cikgu bagi tadi, yang ini falls under rumus yang kedua, betul tak? Kenapa rumus kedua tiada X? Di sini di sebelah kanan sama dengan ada tak apa-apa yang berkaitan dengan, ataupun ada tak dia punya pembeli ubat X? Tak ada kan? Jika tiada pembeli ubat X, bila kita nak cari dy over dx, ingat dia, kita akan dapat kosong terus. Ingat ya? Okey, tak kisahlah. Okey, kita nak buat dy over dx ke dy over dz ke apa-apa pun tak kisah. As long benda tu tak ada x, kita akan dapat kosong. Contoh. Okey, sama juga y sama dengan 7. Kalau kita cari dy over dz pula. Still, bila kita nak cari dz pula, ada tak z dekat sini? Tak ada kan? Kalau tak ada z, terus kosong. Okey, contoh. Contoh yang lain sekarang ya. Y sama dengan 7z. Okey, 7z yang ini, bila kita nak cari dy over dx, ada tak x? Tiada x ya, tiada x maksudnya kosong. Tapi bila kita nak cari dy over dz, ada z kan? Kalau ada z, kita kena ikut rumus yang pertama tadi. Rumus pertama apa? Copy back 7 di sini, lepas tu copy back z, lepas tu z ni sebenarnya kuasa berapa? Kuasa 1, betul tak? Okey. Kalau Z kuasa 1, kita Z tu kuasa 1, kalau ikut rumus N tu kita kena tolakkan dengan 1, betul tak? So 1 tolak 1 sama dengan kosong. Daripada rumus kecil yang cikgu ajar tadi, apa-apa kuasa kosong apa? Sama dengan 1. So 7 darab dengan 1. Okay, Z kuasa kosong ataupun X kuasa kosong, apa-apa pun sama dengan 1. Tolong ingat ya. So kita akan dapat 1. So di mana 7 darab 1 sama dengan 7. So saya harap pelajar faham dia punya pembezaan tu. So kita kena ikut dua-dua, kita kena ikut apa soalan diberi tu. Kalau dia suruh kita cari dy over dx, lain cara lah. Kalau dy over dz, dia punya cara tu lain. Okay. Alright, jom kita cuba buat soalan B pula sekarang. Okay, B diberi y sama dengan 5x. Okay, sekarang kalau kita nak cari dy over dx, teknik yang sama, ada tak x? Kalau ada x, okay, continue rumus yang pertama, di mana copy back 5. Lepas tu kalau x ni, kalau kuasa dia 1, automatic kita kena tahu, tak payahlah copy back dia punya x tu, tak payah. So kita kena tulis 5 je. Kenapa kita tak payah copy back x? Sebenarnya ada dia punya step, tapi kalau nak senang, nak buat jalan kerja tu, tak payahlah kita nak salin balik. Sebab daripada teknik yang kita cari tadi, kita dah tahu di mana kalau 7z, z tu apa-apa kuasa kosong, kita kena tulis nombor je, betul tak? Nombor je kat sini. Nombor kat depan z tu saja. Teknik ni hanya boleh digunakan jika x ataupun z apa-apa kuasa 1 ya kelas, kuasa 1. Yang ni pun kuasa 1. Betul tak? Sebab kenapa? X 1 tolak 1 berapa? Kosong. Kalau x kuasa kosong sama dengan berapa? 1. Di mana jawapan pun at last kita akan dapat 5. Alright, okey, kita boleh stop di sini. Kita cuba buat untuk C pula. Untuk C, y sama dengan x kuasa 4. Ini sebenarnya tak susah. Tapi kalau ikut rumus tu, kita boleh selesaikan dah one by one. It's not a big issue. Alright. So, di hadapan x ni ada apa? Ada nombor 1, betul tak? Okay, so tulis dy over dx. Di hadapan x ada nombor 1. So, nombor 1 tu, kita tak payah tulis lah. We can just leave it as it is. Kalau tulis 1x, still sama dengan x kan? Sebab tu. Okay. Okey, di mana sekarang 1 kalau kita dah copy back, tak payah tulis. So, x kita copy back, kita akan dapat x. Satu lagi cikgu dah lupa tadi. Dia punya kuasa berapa di sini? Dia punya kuasa 4 kan? So, 1 kalau kita copy back, kita akan dapat 1. Kalau tulis pun tak apa, kalau tak tulis pun tak apa. 4 ni kita kena bawa ke depan, betul? So, kita akan dapat 4. Kita dah bawa ke depan. Lepas tu, x baru copy back. Kita akan dapatkan x. Lepas tu, 4 ni kita kena tolak 1 kan? 4 tolak 1 berapa? 3. Okey, so jawapan dia 4 x kuasa 3. Amat mudah ya. Okey, cikgu repeat balik. Repeat balik agar pelajar faham sikit dia punya teknik tu. So x kuasa 4. Kat depan x ni ada 1 kan. 1 ni kalau tulis pun tak apa, tak tulis pun tak apa, sama je. Lepas tu 1 darab dengan apa? Nombor 4 ni kita boleh bawa ke depan, kita kena bawa ke depan kan. So, kalau kita bawa ke depan, darab dengan 4. Lepas tu copy back x. 4 ni kena tolak 1, kita akan dapat 3. So, jawapan dia 4 x kuasa 3. Faham ya kelas? Okay, sekarang jom kita selesaikan untuk soalan D pula. Soalan D, y sama dengan 7x kuasa 3. So dy over dx, tulis balik 7 kan? Tulis balik 7. 3 ni kita kena bawa ke depan, betul tak? So darab dengan 3, copy back x.
3 tolak 1 sama dengan 2. So jawapan dia 21 X kuasa 2. Sangat mudah ya. Cuba pelajar pause video ni, cuba try sendiri. Dapat tak jawapan-jawapan ni? Kalau dapat maksudnya you on the right track. Untuk E pula sekarang. E, Y sama dengan 7 per X. Yang ini kita kena gunakan teknik lain pula. Okey, X ni kita perlu naikkan ke atas. So tolong ingat ya, apa-apa benda kalau kita nak boleh ubah, kalau kita nak naikkan atas, dia punya power ataupun dia punya kuasa tu kita kena negatifkan dia. So dia punya kuasa untuk X sekarang ni dah 1 kan, X kuasa 1 apa? X. So kalau X kuasa 1 kita naikkan atas, kita akan dapat Y sama dengan 7X negatif 1. Di mana contoh Y sama dengan 7 per X kuasa 2. So kalau X kuasa 2 kalau kita nak naikkan ke atas, kita akan dapat Y sama dengan 7X 2 ni negatifkan je. So negatif 2. Amat mudah ya, sama je. So Y sama dengan 7 per X kuasa N. Sama je. So, kalau kita nak naikkan atas, kita akan dapat Y sama dengan 7X kuasa negatif N. Amat mudah ya kelas, tiada masalah. Okey, sekarang baru kita kena selesaikan dy over dx. Step pertama, copy back yang 7 ni. Lepas tu negatif 1 ni bawa ke depan. So darat negatif 1, tulis balik X. Negatif 1 tolak 1 kita akan dapat negatif 2, betul ya. Okey, lepas tu baru selesaikan, kita akan dapat negatif 7X negatif 2 kan. Lepas kita selesaikan, sekarang negatif X negatif 2 ni kita kena gerakkan ke bawah balik. Bila kita gerakkan ke bawah, kita akan dapat negatif 7 perkan dengan X, kuasakan 2 balik. So negatif 2 tu positifkan balik bila kita gerakkan ke bawah. Amat mudah ya, tak susah pun kelas. Okey, kita cuba buat untuk F pula. Sekejap, cuba padam yang ni. Okey, untuk F, Y sama dengan 5 per X kuasa 3. Sama je teknik, kita kena naikkan ke atas dulu. So kita bila naik, kita akan dapat Y sama dengan 5X kuasa negatif 3. Negatifkan je 3 tu. So dy over dx, copy back 5 ni ke dekat depan x ni, copy back, darab dengan dia punya kuasa negatif 3, copy back x, negatif 3 tolak 1 berapa? Negatif 4. So kita akan dapat negatif 15 x kuasa negatif 4. Sekarang negatif 4 ni pun kita kena gerakkan ke bawah kan. So kita kena sama dengan one more time, negatif 15 per x kuasa 4. Negatif ni positifkan dia balik. Ini jawapan akhir dia. Okey, G sama juga Y sama dengan X kuasa 7 per 14. Gerakkan, sekarang 14 ni kita kena tak gerakkan ke atas sebab X memang dah sedia ada ke atas. Note this point ya kelas, kita hanya perlu gerakkan something ke atas jika X di bawah. Okey, jika X di bawah baru kita kena gerakkan. Sekarang X di atas kan, kalau X di atas tak payah gerakkan 14 ke atas pun. Okey, senang cerita, cuba faktorkan 14 keluar. Kalau kita faktorkan 14 keluar, kita akan dapat berapa? 1 per 14 darab dengan X kuasa 7. Maksudnya yang ni dah jadi macam satu nombor lah. This is considered to be A right now. Faham ya? So jangan confuse this part. Kita hanya perlu naikkan ke atas jika X berada di bawah. Contoh X ada kat bawah, kita kena naik. X yang kat sini pun mana ni? X ada kat bawah, kita kena bawa dia pergi naik, pergi ke atas. Tapi kalau X dah sedia ada ke atas, kita tak payah naikkan apa-apalah. Kita hanya perlu faktorkan dia punya nombor yang ada kat bawah ni. So kita dah faktorkan keluar. So bila kita nak cari dy over dx, okay, copy back 1 per 14. 1 per 14 darab dengan apa? Darab dengan 7 kan. 7 ni bawa ke depan. Lepas tu x 7 tolak 1 sama dengan 6. Di mana kalau kita potong-potong kita akan dapat 2. So 1 per 2 x kuasa 6. Ataupun kalau kita naikkan balik x ni, darabkan terus, kita akan dapat x kuasa 6 per dengan 2. Kalau nak biar macam ni pun boleh, ataupun kalau nak simplify jadi macam ni pun boleh. Dua-dua pun diterima, tiada masalah. Okey. Untuk H pula yang paling akhir. Y sama dengan 2 per 5x kuasa 5. Di mana sekarang ni tricky sikit. Kenapa tricky sikit? Sebab ke bawah ni ada x dan juga ada dia punya perkali bagi x kuasa 5 ni. Okey, situasi seperti ini pelajar perlu ingat, kita hanya perlu gerakkan x saja ke atas ya. Okey, dia punya perkali 5 tu biar kat bawah. Okey, so dia akan jadi 2 per 5. Okey, lepas tu dia akan jadi x kuasa negatif 5 macam ni.
So X je kita kena naikkan atas macam ni. Faham tak? Okay, lepas kita naikkan ke atas macam ini, 5 tu memang sedia ada kat bawah kan, 5 tu tak payah naik, just leave it as what it is. Kita boleh faktorkan 25 ni. So dia akan jadi 25 darab dengan X kuasa negatif 5. So senang, kalau nampak macam ni senang nak selesaikan, itu saja. Kalau pelajar tulis dalam bentuk macam ni susah sikit nak selesaikan, nanti confuse pula. Bila confuse barulah kamu akan buat banyak careless mistake. Itu yang cikgu tak nak. Okay, step pertama, naikkan dia punya X kuasa 5 saja naik ke atas. So dia akan jadi X kuasa negatif 5 bila dia dah naik atas. Lepas tu faktorkan 25 keluar daripada X kuasa negatif 5 ni. Sangat mudah ya kelas, sampai sini. Okay, baru kita boleh cuba selesaikan dy over dx. So dy over dx, copy back 25 ni. Copy back 25. Lepas tu negatif 5 ni kena darab kan, darab dengan negatif 5. Lepas tu X negatif 5 tolak 1 berapa? Sama dengan negatif 6. Okey, sangat mudah, tak susah ya kelas. Okey, sekarang kita boleh selesaikan yang ni. Kita akan dapat satu. Jawapan dia sama dengan negatif 2X kuasa negatif 6. Sekarang negatif, since yang ni negatif 6, yang ni kita kena pergi X kuasa negatif 6 ni kita kena gerakkan pergi bawah, betul? So dia akan jadi negatif 2 per X kuasa 6. Okey, dah pun selesai. Sangat mudah ya kelas, tak susah pun. So kalau siapa-siapa yang rasa macam masih kurang faham at this point, cuba pause video ni, cuba buat balik ataupun cuba review video ni balik dan balik until kamu faham. Kalau masih tak faham tu tolong nyatakan yang mana kamu tak faham di ruang komen nanti ya. Sekarang kita cuba buat contoh 2 pula. Okay, contoh 2 dia ada mengatakan untuk cari dOdx dalam kurungan 5x kuasa 3 campur 5x tolak 7. Okay, pelajar jangan rasa confused bila jumpa soalan macam ni. Soalan tu sama je dia punya konsep, hanya dia cuba twist sedikit. Okay, cikgu akan ajar apa maksud ni dulu agar pelajar dapat faham apa dia punya konsep. Kenapa dia tulis d per dx, kenapa bukan dy over dx kan. Okay, so bila kita naikkan balik, okay, kalau kita tulis dy over dx, boleh tak kita faktorkan y ni pergi keluar? Boleh kan? So kita boleh juga tulis dia sebagai d per dx, lepas tu darab dengan y. Boleh kan? So maksudnya dy over dx ni kita dah bezakan hasil beza yang kita nak cari kat sini. Okay, so apabila kita tulis, biasanya dia akan bagi y sama dengan apa-apa fungsi ax kuasa n campur c ke apa-apa. Lepas tu dia akan suruh kita cari dy over dx. Am I right? Bila kita cari dy over dx, kita akan dapat an xn tolak 1. Correct. C ini dia akan jadi kosong lah. Ini cara biasa, betul tak? So benda sama kalau dia dibagi, okay, kalau contoh y tu sama dengan axn campur c, kalau kita cuba ambilkan apa, kita cuba faktorkan y ni pergi kat luar ni, boleh tak? Maksud still kita nak cari dia punya konsep sama, kita nak cari pembezaan sama dengan something, betul tak? So instead of tulis y separately like this, kadang-kadang soalan akan campurkan terus d over dx. Tempat y ni dia akan tulis dia punya persamaan ni, ax kuasa n campurkan dengan c. So still dia punya konsep tu masih sama. Maksudnya kita nak cari pembezaan bagi untuk bracket ini saja. So jawapan pun kita tulis jawapan yang sama, an xn tolak 1. So ini dia punya basic understanding kenapa kadang-kadang dia tulis dalam bentuk d over dx darab dengan d over dx darab dengan apa, dia punya persamaan terus. Kadang-kadang dia takkan tulis dy over dx. Y tu kadang-kadang akan hilang. Tapi walaupun hilang, pelajar jangan rasa confused ke mana hilang je y. Dia punya konsep sama saja. Kalau pelajar rasa too confusing this part cikgu ajar tu, tak apa. Just fokus cara nak menjawab je lepas ni. Yang ni cikgu ajar sekarang just untuk sesiapa yang tak faham ataupun nak tahu kenapa dia tak tulis y kat sini. Kenapa dia tak tulis y? Inilah dia punya sebab. Okay, sekarang kita cuba selesaikan. So d, tulis balik dulu over dx, 5x kuasa 3 campur 5x tolak 7. Okay, sama dengan kita kena bezakan terus, tapi this time bezakan one by one, jangan one shot. So kita cuba selesaikan untuk 5x kuasa 3 dulu. So yang pertama copy back 5 kan. Lepas tu kalau 3 bawa ke depan, kita kena darabkan 3. Tulis balik x ataupun kejap, cikgu tulis jawapan ke bawah lagi senang untuk compare. Ok, sama dengan, so 5 tu copy back, darab dengan 3 kan, 3 ni bawa ke depan, darab dengan x, 3 tolak 1 jawapan dia 2. Lepas tu copy back 5 kat sini, betul?
X kuasa 1 kan. Kuasa 1 ingat tak tadi? Kuasa 1 kalau kita bawa ke depan, X ni dia akan jadi kosong. 1 tolak 1 kan, X kuasa kosong automatic 1. So tak payah tulis lah, biar je 5 ni. So tolak dengan 7. Kalau jumpa apa-apa, digit apa-apa lah, nombor ke, unknown ke apa-apa, selagi tiada X yang melekat dengan nombor-nombor kat sini, so kita tak perlu tulis nombor 7 tu. So sebenarnya campur dengan kosong ataupun tolak kosong kan. Bila campur atau tolak kosong tu, kita tak perlu tulis di sini. So biarkan macam ini sahaja. Cikgu repeat balik, sebab bila kita nak selesaikan untuk negatif 7 saja. So dy over dx, contoh y sama dengan 7, negatif 7 lah. Y sama dengan negatif 7. Kalau kita nak cari dy over dx, jawapan dia apa? Sama dengan positif kosong kan? Itulah cikgu tulis positif kosong. Positif kosong ni tak payah tulis lah. Ok, bagi dia empty saja, blank. Ok, so kalau kita selesaikan ini, kita akan dapat 5 darab 3, 15 X kuasa 2 campur dengan 5. Dah pun selesai. Amat mudah ya kelas. Sekarang jom kita cuba lihat contoh 3. Diberi S sama dengan T kuasa 2 campur 5T tolak 3 per T kuasa 2, cari ds over dt. Pelajar jangan confuse this part sebab tak jumpa dy over dx. Tak apa. Still walaupun ds over dt, ingat S ni ialah dia punya subjek. T ni ialah dia punya, kita namakan dia sebagai dia punya input ataupun benda yang ada dalam formula ataupun dia punya persamaan. Dia punya unknown ataupun pembuat ubah yang ada dalam persamaan, biasanya kita akan tulis di bawah. Dan dia punya subjek kita akan tulis di atas. Biasanya kamu akan dapat contoh. Yang ni kalau cikgu nak tukar dalam bentuk y dengan x, dia akan jadi y sama dengan x kuasa 2 campur 5x tolak 3 per x kuasa 2. So then kalau pelajar jumpa dy over dx, senang nak buat kan. Tapi jangan confuse sebab dy over dx ni pun y sebagai subjek, x ni benda yang ada dalam persamaan. So sangat mudah ya kelas, jangan confuse this part. Okey, benda sama je kita kena buat, daripada apa yang kita belajar tadi. Hanya dia punya alfabet je berubah. So bila kita nak cari ds over dt, first of all kita dapat tahu t ni ada kat bawah. Cikgu ajar tadi apa, bila jumpa apa-apa benda kat bawah, dia punya x ataupun t di bawah, kita kena naikkan atas. Tapi jika kita naikkan atas at this time, kita akan face another challenges. Apa challenge dia? So, dia akan jadi S sama dengan T kuasa 2 campur 5T tolak 3 darab dengan T kuasa negatif 2. So bila kita kita darabkan dengan T kuasa negatif 2, kita boleh buat juga. Tapi ada cara yang lebih senang. Kalau pelajar jumpa ada persamaan yang kompleks di atas, lepas tu bahagi dengan T kuasa 2 ke T ke apa-apa benda yang kecil macam ni, kita boleh pecahkan. Okey, dia punya persamaan atas menjadi pecahan. So kita boleh tulis dalam bentuk T kuasa 2 bahagi T kuasa 2 campur 5T per T kuasa 2 tolak 3 per T kuasa 2. Kita dah bahagikan menjadi 3 pecahan. Samalah kalau contoh kita ada A plus B plus C, bahagi dengan 2 semua. Boleh tak kita pecahkan dia jadi A per 2 campur B per 2 campur C per 2? Boleh kan? Teknik dia teknik yang sama sahaja. Alright. Okey, so lepas kita pecahkan dia jadi 3 benda, kita cuba selesaikan. Yang ni kita akan dapat 1, betul tak? Yang ni kita akan dapat 1 juga. Kita boleh kecilkan T per T kuasa 2 kan? Yang ni kita tak boleh kecilkan apa-apa. So tulis balik. So S sama dengan 1 campur T ni kita naik atas kan? Kita akan dapat 5T kuasa negatif 1. Sebab T ni kuasa 1, bila naik atas dia akan jadi T kuasa negatif 1. Lepas tu tolak dengan T kuasa 2. Kalau kita naik atas, kita akan dapat apa? 3 T kuasa negatif 2. Amat mudah ya kelas. Sekarang kalau kita nak cari ds over dt, ingat kita kena buat separately untuk satu dulu, lepas tu 5T kuasa negatif 1 berlainan, lepas tu negatif 3 darab T kuasa negatif 2 tu secara berlainan. Jangan buat one shot. Kalau buat one shot kadang-kadang pening. Okey, kita cuba buat untuk satu dulu. Bila kita nak bila kita nak bezakan digit satu, ingat apa, kalau ada digit saja kita kena terus letak kosong. Lepas tu campur dengan yang ni, kita buat untuk ni dulu pula. So 5 ni kita kena copy back. Lepas copy back, negatif 1 ni kita kena bawa ke depan. So kita akan dapat negatif 1. Copy back T di sini, negatif 1 tolak 1, kita akan dapat negatif
2. Sekarang negatif 3 pula. Copy back kat sini kan. Negatif 3. Negatif 2 ni bawa ke depan. So open bracket darab negatif 2. T copy back. Lepas tu negatif 2 ni tolak 1. Kita akan dapat berapa? Negatif 3. Sekarang baru kita cuba selesaikan yang ni. So kosong. Lepas tu campur terus lah. So campur 5 darab dengan negatif 5. Positif negatif kita akan dapat negatif. So negatif 5. T kuasa negatif 2 kan. Lepas tu negatif kita akan dapat positif. Positif 6 sebab 3 darab 2. Lepas tu T kuasa negatif 3. Baru kita kena gerakkan dia punya negatif ni ke bawah. So kita akan dapat negatif 5 per T kuasa 2 campur dengan 6 per T kuasa 2. Amat mudah ya kelas, tak susah mana pun. Teknik yang ini kalau kita jadikan di 3 pecahan lagi mudah. Okey, yang ini kalau siapa yang masih rasa blur-blur, kenapa kita tak boleh naikkan atas? Tak boleh ke kita tak boleh ke kita buat kalau kita naikkan ke atas? Boleh, tiada masalah. Tapi dia punya jalan kerja akan jadi lagi panjang daripada ni. Kalau nak, tak apa, cikgu ajar juga sekarang lah. Sedikit advance, itu saja. So, kita naikkan ke atas dulu. So, S, so T kuasa 2 campur 5T tolak 3 darab dengan semua ni kena darab dengan T kuasa negatif 2. So, kita kembangkan masuk dalam dulu untuk setiap satu ni. Bila kita kembangkan, kita akan dapat T kuasa 2 darab dengan T kuasa negatif 2 campur 5T darab dengan T kuasa negatif 2. Lepas tu tolak 3 darab T kuasa negatif 2. T kuasa negatif 2. Cikgu dah tersilap tulis. Okey, sekarang since yang ni negatif 2, kita boleh gerakkan ke bawah kan. So T kuasa negatif 2 per T kuasa 2. Kita just tukar dia punya simbol saja. Campur 5T per dengan T kuasa T kuasa 2, bukan negatif 2. Lepas tu tolak 3 per dengan T kuasa T kuasa 2, betul lah. T kuasa negatif 2 kalau kita gerakkan bawah, kita akan jadi positif 2. So sekarang kita dapat benda yang sama exactly like what it is. Betul tak? Benda yang sama yang ni. Okay, dia punya konsep sama, tapi kita kena buat extra one more step. Betul tak? Step yang ni kita kena buat lepas kembangkan, baru kita boleh bagi dia macam ni. Okay, once kita dah dapat macam ni, gunalah step yang cikgu ajar tadi. Continue balik sampai dapat dia punya jawapan yang ini di sini. So, siapa yang rasa yang ini lagi mudah, cikgu tak kata tak boleh guna. Kalau nak guna, boleh guna. Maksudnya T kuasa 2 ni, kita naikkan ke atas, kembangkan, dapat macam ni 3 pecahan, baru continue. Tapi cikgu lebih galakkan guna teknik yang inilah, di mana kita boleh pecahkan terus jadi 3 pecahan. Sebab kenapa? Lagi mudah, lagi cepat. Kalau lagi cepat maksudnya kita tak payah buang masa yang lebih lah di part yang ni. Itu sahaja. Sekarang kita cuba lihat contoh 4, di mana diberi fx sama dengan ada dua bracket di sini, x campur 2 di bracket pertama, bracket kedua 3x tolak 5. Cari f prime x, seterusnya hitung nilai f prime 4. So kita cuba cari f prime x. F prime x dia punya cara penulisan je berbeza. So tapi dia punya method sama je kan. Macam mana kita nak cari dy over dx. Dua-dua pun kita kena buat teknik pembezaan. Tapi sebelum kita nak bezakan dia punya bracket ni, kita kena kembangkan dulu. Okey, bila kita kembangkan, kita akan dapat fx sama dengan x darab 3x, 3x kuasa 2, x darab negatif 5 sama dengan negatif 5x, 2 darab 3x, kita akan dapat positif 6x, 2 darab negatif 5 sama dengan negatif 10. Kita selesaikan yang ni, kita akan dapat 3x kuasa 2, negatif 5x campur 6x sama dengan positif x. Betul tak? So kita akan dapat positif x tolak dengan 10. Sekarang barulah kita cuba selesaikan f prime x, ataupun kita nak bezakan dia. Bezakan dia one by one kan, ingat balik ya. So tulis balik 3, copy back, 2 bawa ke depan, darab 2. X ni kuasa 2 kan, 2 tolak 1 sama dengan 1. Campur dengan yang ni 1 kat depan x kan, 1. Bila x ni kuasa 1, biasanya x tu tak payah tulis apa-apa, biar je macam ni. Dan kalau negatif 10, kalau kita bezakan, kita akan dapat kosong. So maksudnya campur kosong. So campur kosong pun kita tak perlu tulis di sini. Maka jawapan dia sama dengan 6x campur 1. Sangat mudah ya, tak susah pun. Sekarang dia suruh kita cari f prime 4 pula. So, maksudnya kita dah tahu f prime x ni, ini dia punya persamaan kan. So kita kena gantikan 4 ni di tempat x.
So kalau kita bergantikan 4 di tempat X, kita akan dapat 6. Instead of X, kita kena letak 4 sebab kita nak gantikan dengan nombor 4 kan. So campur 1, kita akan dapat berapa? 6 darab 4, 24. Campur 1, kita akan dapat 25. So contoh 4 pun amat mudah ya kelas. So kalau pelajar perhatikan dengan teliti, contoh 1 sampai contoh 4 ni semuanya dia punya cara soalan je dia cuba tanya dengan cara yang berbeza. Dia cuba twist sana dan twist sini. Tapi dia punya method tu hanyalah sama. So kita just kena tahu macam mana untuk tackle soalan tu. So kalau soalan tu dia cuba twistkan dia punya cara penyampaian tu, kita still, kalau kita dah tahu dia punya method tu macam mana, kita dah boleh jawab dah. Tak kisahlah soalan tu dia cuba twist macam mana pun, kita still boleh jawab dia punya soalan-soalan yang ditanya masa peperiksaan. Okay, so pelajar tolong share video ni dengan rakan-rakan dan cuba subscribe channel AJ Tutoring ni. So cikgu dapatlah sampaikan knowledge yang cikgu tahu di sini untuk semua pelajar, dan knowledge ni bolehlah disampaikan kepada semua pelajar-pelajar lain yang di luar sana yang ingin kelas matematik tambahan tapi nak pergi tuition pun susah sekarang, betul tak? Sebab kenapa? Semua kelas dilaksanakan secara online. So pelajar nak dapatkan kelas online tapi tak tahu kat mana. So yang ni daripada channel AJ Tutoring ni, cikgu bagi kelas dia percuma je. So pelajar hanya perlu subscribe channel ni dan cubalah share sebanyak mana video-video ni dengan rakan-rakan yang lain. Cikgu akan cuba upload, kalau dalam seminggu tu cikgu akan upload 2 hingga 3 video yang berkaitan dengan matematik tambahan tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. So jika ada apa-apa soalan yang berkaitan dengan matematik tambahan ataupun yang berkaitan dengan video ini secara spesifik, sila nyatakan di ruangan komen. So cikgu dapat jugalah input daripada pelajar, apa yang pelajar inginkan. So kalau ada apa-apa yang pelajar tak faham pun boleh komen di ruangan komen. Cikgu akan cuba jawab di ruangan komen, ataupun cikgu akan buat video yang secara separate kalau pelajar masih tak faham certain part ataupun specific part. Itu saja daripada cikgu. Okey, terima kasih.